Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin musabbibul asbab wa mu'tiqir riqab. Ar-Rahmanir Rahim rahimul mu'minin wa munzilul kitab. Maliki yaumiddin mulkuhu la yufna wa huwa as-sari'ul hisab. Iyyaka na'budu 'ibadatan mutawakkilan 'ala Rabbil arbab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah habibina nabiyina Muhammad bin Abdillah wa salawatullahi salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi wa jil karim sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral qudar, hadakumullah. InsyaAllah kita lanjut ke soal tu ya. Okay. Oh, tolong diajak. Syukur. Masuk kepada surat 102 syukur. Yang ini perkara 33. Sahih, insyaAllah. Baik, terima kasih. Hadiah kepada orang-orang yang sabar. Ada 9 hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya yang bersabar ya. 9 hadiah Allah Taala bagi, insyaAllah. Yang pertama sekali, balasan yang baik di akhirat, mendapat ganjaran. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqubad dar. Kedudukan Ar-Ra'd pada ayat 22. Dan orang-orang yang sabar kata Allah, kerana Allah, dia katakan tadi, orang yang sabar kerana mengharapkan keridaan Tuhan mereka semata-mata dan mendirikan salat. Bukan sabar saja, kena sembahyanglah, mendirikan salat serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Kena infak sabilillah. Itu dia punya syarat pula, nak dapat imbuhan daripada Allah. Orang yang sabar Tuhan berikan dengan mengharapkan keridaan. Sabar mengharapkan keridaan Allah. Maka di samping itu dia meneruskan dengan mendirikan sembahyang, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Kemudian dia membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sirra wa 'alaniyah, secara bersembunyi atau secara terbuka, terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka pula menolakkan segala bentuk kejahatan dengan cara yang baik. Menolak kejahatan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang jahat. Kejahatan tolak dengan baik. Maka kata Allah, ulaika lahum uqubad dar, dan mereka itulah semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat. Itu hadiah pertama daripada Allah. Syarat dia sabar untuk mendapat redha Allah. Bukan sabar nak buat lagu mana, kena sabarlah. Itu tak mau. Ada juga begitu kan, sabarlah, tapi tak sabar nak buat baik. Ada juga begitu lagi kasar. Ini kita tak mau. Dia dengar perkataan sabar tu sejuk, dia dengar sabar, alhamdulillah. InsyaAllah moga-moga Allah memberikan ketahanan, ketabahan, kesabaran kepada saya. Itu patutnya begitulah jawab dia kan. Kalau tak sabar apa lagi?
ada juga begitu. Ya. Itu sudah jadi satu konfrontasi kepada Allah tu. Tak betul ya. Ini tak boleh. Kemudian dia meneruskan solat, kemudian infak, terus menderma infak sabilillah secara terang-terang maupun secara tersembunyi. Maka itulah diantaranya. Kemudian mereka menghadapi setiap kejahatan dengan kebaikan. Apa-apa kejahatan, wajadilhum billati hiya ahsan, bantahilah orang-orang yang begitu keras dengan bantahan yang sebaik-baiknya, kata Allah. Itu yang pertama. Kedua di mana mereka mendapat pahala yang lebih baik daripada apa yang dikerjakan. Mereka mendapat lagi pahala yang lebih tinggi, lebih nilai. Ya, kalau di dunia ni dia rugilah, datang tertimpa banjir baru-baru ni kan, ya, terkena berbagai-bagai macam angkara, ya, penderitaan, tekanan disebabkan banjir tadi ini. Itu dah berat tu. Allah akan balas lebih baik daripada itu. Saya dah hilang rugi banyak dah rugi, banyak dah hilang, banyak dah apa-apa, sama sekali tidak akan dapat balik, ya. Hari ni kaya, besok jadi miskin. Begitulah keadaan banjir sekarang ni, menjadi banjir tu, ya. Duk kaya elok-elok, malam tu juga jadi miskin, bapak kedana. Besok tak ada apa, rumah tinggal tangga. Itu dia. Tapi Allah janji dengan kerana dia sabar, itu sabar cukup tinggi lah tu. Sabar menghadapi musibah daripada Allah tu ada tingkatan sabar yang paling tinggi. Yang paling tinggi sabar. Maka Allah akan beri gambaran ganjaran yang lebih tinggi. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah. Rujuk An-Nahl ayat 96. Semua kita kena ada dalil. Nak sebut tu, bila berkaitan dengan Allah, dengan pahala, dengan ganjaran, kita kena sebut dalil. Bukan boleh reka-reka. Allah kata, sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap. Betul tak? Macam tadilah kita sebut banjir, ya? Apa yang ada pada kamu akan hilang. Mesti akan hilang. Sama ada dia hilang dulu atau kamu akan hilang, tinggal dia. Betul tak? Kekayaan dunia kita tinggal, mati habis. Kalau kita tak mati, dia pula hilang ketika kita hidup. Antara dua lah, ya. Maka apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang, kata Allah. Dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal. Dan sesungguhnya kami membalasi akan orang-orang yang tabah, yang sabar, dengan memberikan pahala ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Ya? Jadi apa-apa yang kita hilang di dunia ini, jangan fikir apalah. Memang perkara dunia ini akan hilang. Hidup ni U-turn. Kita datang kena pusing balik kepada Allah. Ya, hanya transit untuk sementara masa, sementara waktu, supaya kita dapat diuji dan dapat menilai. Di antara kamu, siapakah amalan yang lebih baik. Tuhan nak tengok the best performance daripada seorang hamba, ya, sebagai suatu urusan yang melibatkan ubudiyah. Itu yang Tuhan nak tengok, ya. Yang ketiga, memperolehi keampunan dan pahala yang besar. Pahala tidak besar, keampunan. Allah bagi pengampunan, ini paling penting sekali. Illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Surah Hud ayat 11. Apa kata Allah? Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal salih. Sabar urutannya dengan amal salih, maka mereka itu, kata Allah, akan berolehi keampunan dan juga pahala yang besar. Ini hadiah yang ketiga. Sabar, tabah, kena buat amal salih. Ya, amal salih ni apa dia? Yang paling penting, tuan-tuan,
amal soleh adalah sesuatu kebaikan, kebajikan yang melibatkan orang ramai. Katanya bukan makan seorang. Ya. Ibadat amal soleh ni dalam Islam ni ialah amalan yang melibatkan juga orang lain. Contohnya macam sembahyang. Kalau sembahyang seorang itu bukan amal soleh. Itu belum lagi sampai tingkatan amal soleh. Walaupun amalan baik, sembahyang itu baiklah, tapi tak sampai kepada amalan soleh. Kena berjemaah, hadir masjid berjemaah, mesti ada rangkaian jama'i, itu mesti ada, baru artinya soleh. Ada harta, jangan makan seorang. Sedekah, infak sabilillah, bayar zakat, sedekah, infak banyak. Ini amal soleh. Ya, kita ada tenaga muda, orang kuat, ada kesihatan, keafiatan, bantu orang-orang yang lemah. Apa yang boleh kita buat? Begitu naknya. Itu amal soleh. Maka itu kata Al-Imam Syafi'i. Ya, menekan tentang surah Al-Asr. Surah Al-Asr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Kita tengok dia punya urutan. Wa tawassabil haqq. Wa tawassabil sabr. Berpesan-pesan dengan yang hak, bukan seorang. Itu baru amal soleh. Kita kena sampaikan, bawa kepada orang lain juga. Kemudian kita juga kena melibatkan urusan-urusan yang terlibat. Ada bala musibah kepada umat Islam, kita pun kena beritahu sama, turun bantu. Dan dalam masa yang sama, kita peringatkan mereka ini kesabaran. Sabar. Betul. Sebab bila melibat urusan masyarakat ini memang banyak perkara, gejala yang kita akan hadapi. Ya. Orang nak takbir masjid kan, takbir masjid. Itulah. Kalau takbir rumah di sini pun ada masalah, takbir masjid lagi besar. Rumah dia sendiri pun dah besar, rumah Allah lagi besar. Dengan kerana orang ramai, ya. Kerana anak qaryah, kerana orang ramai, berbagai-bagai macam lah. Kita kena hadapi dengan sabar, sebab ada tekanan. Betul? Penting kan? Macam sembahyang, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Kerahkan keluarga kamu untuk beribadat bersembahyang. Jangan kamu seorang ya. Kerahkan mereka. Suruh mereka sembahyang. Hendaklah kamu sabar atas kerana mereka. Macam-macam kerana kita akan hadapi. Nak suruh anak bina kita sembahyang, nak suruh tutup aurat, masya-Allah, banyak cerita. Bukan senang. Ini di antara pesanan. Jadi Allah yang keempat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ni di mana Allah bersama dengan dia. Apa yang sama dengan dia tadi? Yang pertama sekali, rahmat Allah sentiasa menyeluruhi dia. Rahmat Allah. Kedua, pertolongan Allah sentiasa ada dengan dia. Yang ketiga, kasih sayang Allah akan berterusan di atasnya. Yang keempat, Allah sentiasa mengilhamkan dia yang baik. Nampak? Dan yang kelima, dia sentiasa diiringi oleh para malaikat. Itulah dikendaki dengan 5 perkara ni. Orang yang sabar, yang kata Allah bersama dengan kita, betul-betul maksud dia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana juga kamu berada, kiranya kamu sabar. Itu pentingnya kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Rujukan Al-Baqarah ayat 153. Itu petikannya. Wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dan menyempurnakan suatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana semuanya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar. Ya, maka itu ada ulama kita tak buat dalam Malaysia ni. Belah tanah besar, ulama Indonesia banyak, ulama tanah besar. Dia lebih, kalau alimnya dia patutlah kita cucu. Kita Malaysia ni baru taraf cucu. Dia taraf datuk dah dia ni. Ulama dia taraf tok. Ulama kita taraf cucu. Nampak? Adalah ulama kita yang hebat-hebat pun ada, tapi tak ramai, tak banyak. Boleh kira dengan jari ya, ulama-ulama kita hebat-hebat ni. Ya. Ulama depa ya Allah. Ya. Jauh beza sangat. Jauh.
Maka disusun je. Antaranya saya punya salah seorang pada guru saya sendiri, ya, Dr. M. Muhammad Rifa'i. Dia ada tulis satu kitab fiqh tu, Ilmu Fiqh Lengkap, nama buku. Terbaik macam tu. Nama buku tu Ilmu Fiqh Lengkap, yang ditulis, ya, Dr. Muhammad Rifa'i, pengarang dia. Tu dia lah tu. Nak masuk di perkampungan Batak, di dakwah dia apa? Tu dia, nampak dah. Disuruh orang Batak masuk Islam. Missionary Kristian boleh masuk, pasal bagi kita tak boleh masuk. Kenapa duk biar missionary Kristian masuk? Pasal bagi kita tak masuk. Jom kita masuk. Nampak lah. Jangan takut sihir dia, jangan takut dia punya ancaman dia. Jom kita masuk. Terus, Masya Allah, siapa pun ikut sama. Lawan dengan orang Batak. Bukan lawan tubuh, lawan kekuatan ilmu. Dia pakai ilmu sihir. Kita pakai ilmu apa? Sembahyang. Sembahyang apa nama? Sembahyang isti'anah, sembahyang minta tolong. Itu dia. Itu nama dia, solat isti'anah. Bila kita tak ada, orang Malaysia tak tahu. Tanya untuk mufti kita, mana ada? Tanya untuk mufti kita, bukan mufti Pulau Pinang lah, arwah mufti Perak. Dia babi tanya kat mufti Perak, ada semua isti'anah? Mana ada isti'anah? Mana ada? Dan tak ada. Orang tak tahu, kata tak ada. Kata tak tahu, sudah ingat kata tak ada. Dia kata tak ada. Nampak? Sembahyang dalam Al-Quran sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Inilah dalilnya. Ini dalilnya. Ini yang kita baca sekarang, ayat 153 Al-Baqarah. Itulah dalilnya. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Nampak tak? Bila ada masalah, sembahyang minta tolong. Nama sembahyang itu isti'anah. Nama-nama ni tak ada masalah. Sembahyang tarawih pun Nabi tak panggil sembahyang tarawih pun. Umar tak panggil sembahyang tarawih. Dia panggil salatul lail. Dalam hadis mana ada bunyi tarawih? Cari dalam hadis. Tidak ada dalam hadis sebut tentang salatul tarawih, tak ada. Kita yang bagi nama tarawih atas perkataan rehat. Tarawih ini sembahyang rehat. Faham tak? Rehat. Dengan 20 rakaat. Enjoy kerehatan kita dengan sembahyang 2 sampai 20. Nampak tak? Kita dah aman, tak payah perang. Kita dah ada daulah negara, tak payah berebut negeri lagi dah. Maka tu kita akan sembahyang banyak. Rehat-rehat kita dengan sembahyang, bukan rehat-rehat duduk santai-santai. Maka tu dikatakan salatul lail, bukan salatul tarawih. Kita bagi nama tarawih, salahkan nama tarawih? Tak salah. Boleh, macam tu lah isti'anah ni. Nama isti'anah. Sembahyang tu lebih kepada hajat. Nampak tak? Jadi belasana dia spesifik sikit lah. Oleh kerana sembahyang itu lebih kepada minta tolong, bentuk emergency. Kita minta tolong kepada Allah menghadapi atas dakwah Islam, kerana nak menghadapi orang-orang kafirin ni, maka kita kena minta tolong kepada Allah. Nampak tak? Itu dia. Maka itu buat sembahyang minta tolong. Jadi kalau tuan-tuan ada emergency, ada apa-apa emergency, mengikut Dr. Muhammad Rafa'i tadi, dia kata buat sembahyang 2 rakaat. Tapi sebelum sembahyang minta dulu pada Allah. Tak ada tangan masa duduk diri itu minta dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, aku mohon dengan sembahyang yang penuh berkat ini ya Allah, Engkau beri aku pertolongan ya Allah. Nampaklah, untuk menghadapi apa, mengatasi apa, untuk tujuan apa. Sebut izharul hajah liqubali salat. Sebut hajat sebelum takbir sembahyang. Nampak tak? Tu, kemudian baru takbir. Allahu Akbar. Sembahyang sunat isti'anah, sembahyang minta tolong. Lepas tu kita bacalah Fatihah habis, kita baca ayat kursi sekali. Kemudian kita baca surah Alam Tarokai sekali. Nampak?
Kemudian baca qul huwallah 3 kali. Sebelum qul huwallah, inna a'taina. Qul huwallah rakaat kedua. Rakaat pertama ayat kursi sekali, alam tarakat sekali, nampak dah? Ya. Inna a'taina 11 kali. Rakaat kedua lepas Fatihah, qul huwallah 10 kali. Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Itu dia. Sembahyang minta tolong nama dia. InsyaAllah makbul. Nampak tak? Itu maksudnya. Boleh tak? Itu sembahyang isti'anah. Cantik tulis dan kita punya kitab. Apa buat lah. Besok ni kalau ada emergency apa buat. Dia lain daripada sembahyang hajat. Dia special sikit. Spesifik untuk pertolongan secara datang, mengejut. Dah. Suatu persoalan yang melibat masa itu juga. Apa-apa berlaku pada masa itu, ya, kita buatlah sembahyang. Boleh sembahyang seorang, boleh sembahyang jamaah. Kalau sembahyang jamaah, tu imam dengan baca-baca sir. Semua baca sekali, macam sembahyang zuhur. Jangan baca kuat lah. Jenuh di belakang lah. Sebab kenapa tak dibaca kuat? Kerana dia bukan sembahyang sunat yang dituntut berjamaah. Sembahyang sunat yang tidak dituntut berjamaah. Tapi nak buat ramai-ramai boleh berjamaah, tidak salah. Bawa saudara sir semua. Macam sembahyang zuhur nanti imam baca, kita pun baca juga kan. Macam tu. InsyaAllah tuan-tuan, ini makbul. Al-Kursi, alam tarakai, inna a'taina 11 kali. Inna a'taina tu besar. Satu lagi ada hadis Nabi, ada sebut ini kiai, ya, daripada Madura, dia orang punya amal, wali-wali Allah. Dia kan wali-wali Allah. Kiai-kiai ini wali-wali Allah. Ya. Baca inna a'taina kalau ada hajat, baca inna a'taina 100 kali. Pegang satu lenggang tasbih 100 kali inna a'taina. Minta hajat. Secara luar tak sembahyang lah tu. Pun boleh. Kelebihan surah inna a'taina tu tuan. Dia punya power dia cukup tinggi. Sah dah kan? Baik. Kita sebut begitu. Baik. Ini dia makna kita minta tolong kepada Allah. Jadi makanya dia kata tadi ni orang-orang yang bersabar, Allah bersama orang yang bersabar, 5 perkara tadilah. Allah akan berserta dengan dia, ya. Yang kelima, orang yang sabar adalah orang yang benar-benar imannya adalah orang yang bertakwa. Iman ni rompong, dia punya isi takwa. Boleh orang. Sebab iman dengan takwa ni satu benda yang tidak boleh dipisahkan, nampak tak? Dan dia tidak pula bersatu. Nampak tak? Iman asing, takwa asing. Iman kena ada dulu. Iman kena mantap. Iman yang kata mantap ni iman yang tidak ada unsur-unsur syirik. Yang tu kena kikir, baru iman tu laku. Boleh tak? Platform iman tu baru layak untuk diisi takwa. Kalau iman tu ada syirik, iman tu masih lemah dalam sudut keimanan percaya kepada Allah, masih belum ada ilmu kepercayaan kepada Allah, belum ada ilmu arifah kepada Allah, iman tu belum lagi terisi dengan sempurna. Nampak tak? Iman tu kita kena faham apa dia iman? Meyakini, mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang kedua malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat rasul, yang kelima hari kiamat, yang keenam qada qadar. 6 tu kita kena ada ilmu. Bila ada ilmu tu baru ada iman. Nampak tak? Tak ada ilmu tu tak ada iman, tak pakai. Tak pakai tuan-tuan. Sebab tu bila ditanya Jibril, akhbirni 'anil iman, ditanya kat Nabi Muhammad. Duduk Jibril depan Nabi, bertemu lutut sama lutut. Duduk macam tahiyat awal. Ya. Nabi duduk macam tahiyat awal, dia pun duduk macam tahiyat awal juga. Lutut dia bertemu lutut Nabi. Kedua telapak tangan dia letak atas paha Nabi. Nampak tak? Cukup intim. Sahabat-sahabat tengok, kami tak pernah tengok orang ni. Tak pernah tengok pun orang ni. Tiba-tiba dia masuk begitu apik dengan Nabi, begitu dekat dengan Nabi, boleh letak lagi tangan lagi atas lutut Nabi dua belah. Ya. Dia pun tertanya-tanya siapa ni? Begitu intim dengan Nabi ni. Dah. Rupanya diberi. Ya. Akhbirni 'anil iman. Khabarkan kepada aku tentang iman. Dia
Dia tanya iman. Dia tanya kat Nabi apa dia iman. Nabi tolong jawab. Nampak tak? Nabi ni tolong benarkan apa dia iman, supaya sahabat semua dengar. Dan hari ini kita dengar hadis itu. Iman ialah kamu percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, nampak tak? Kepada hari kiamat, kepada qada qadar. Saddaqta, dia benar kamu ya Muhammad, dia kata dia. Jadi iman tu kena ada 6 perkara lah. 6 perkara tak ada, itu bukan iman. Nampak tak? Itu imun nama dia. Itu apa imun? Menggigau. Orang kata imun tu maknanya melidau, menggigau, cari tak jumpa. Nampak? Baca baris depan jadi menggigau, baca baris atas jadi iman. Nampak? Boleh faham tak? Jangan faham begitu. Ini banyak orang tak faham ni. Dia pada iman kata aku percaya kepada Allah, takat tu jadi benar. Iman ni kamu kena ada 6 perkara tu. Rukun dia kena ada. Islam apa dia? 5 rukun lah. Kalau tak ada 5 rukun, kena dalam Islam dia tak? Takkan sembahyang saja. 5 perkara kena buat baru jadi Islam. Iman pun betul juga. Tapi iman tu masih lagi kosong, kena isi. Nampak tak? Dia kena ada isi, kekuatan, dia kena ada kekuatan dalam tu. Kekuatan iman itu adalah takwa. Apa dia takwa? Tunaikan apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan tegak. Itulah takwa. Duk khatib banyak yang tu selalu nampak. Kamu semua wahai ahli jamaah, berjamaat, semuanya orang beriman hidup dalam bangku ni. Betul tak? Duk khatib seolah-olah khatib kata betul lah. Seolah-olah khatib kata lah. Wahai jamaah qaryah sekalian, kamu semua orang beriman, mari sembahyang. Tuhan suruh sembahyang, kamu mari sembahyang. Maka hendaklah kamu isikan iman kamu dengan takwa. Janakan iman itu dengan takwa. Takwa itu dia punya inti. Tak ada takwa, iman kosong. Nampak tak? Belanga tu bagus lah. Periuk stand still, tapi tak ada isi. Nampak apa? Stand still, berapa harga periuk? RM700. Isi tak ada. Nak buat apa? Nampak tak? Dia kena ada isi. Iman pun betul jugalah. Kena diisi iman itu dengan takwa. Apa dia takwa? Nampak tak? Awamirillah, nawahihillah. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan tegah, itu kena ada. Kita kena laksanakan perintah Allah. Tinggalkan apa yang dia tegah. Ya? Kita diikat dengan hukum-hukum taklifi. Sebab kita mukallaf. Faham ya? Dia kena ada betul tuan-tuan. Boleh faham lah? Kita mengaji macam tu kita nak faham. Yang kata mengaji itu betul lah dah. Hari ni umat Islam tak tahu apa ilmu dia nak mengaji. Hari ni punya status masyarakat Islam kita, dia tak tahu ilmu apa nak mengaji tau. Dia tahu pergi dengar lah. Habis sangat dia bantai, dia bagi kita. Dekat tu dia buat apa? Ya. Sebab kita tak ada silibus. Kita kena ada satu silibus ilmu yang jelas. Islam ni saya bagi silibus kepada tuan ni. Faham kan? Baru nampak kan? Iman tu apa? Takwa tu apa? Ada beza lah. Kejap kita jadi kosong opok. Sambung. Orang yang sabar ini imannya bertakwa, kata Allah, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Rujukan Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah 177, mereka itulah orang-orang yang benar, beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Iman Tuhan kata dua, iman dan takwa. Makna kita bezalah lah. Dia tak sekali ya lah. Mereka orang beriman, mereka orang bertakwa. Tengok Tuhan kata apa? Bukan iman saja, tapi dia bertakwa kepada Allah. Dia tunaikan apa yang Tuhan suruh, dia tinggalkan apa yang Tuhan tegah. Tahu betul? Ilmu suruh dia kena tahu, ilmu tegah dia kena tahu. Betul tak? Halal wal haram fi Islam dia kena tahu. Apa benda yang halal, apa benda yang haram. Apa benda yang fardu, apa benda yang sunat. Sebab tu orang sembahyang ni tuan-tuan, orang sembahyang. Syarat sembahyang dia kata di antara 8 syarat sah sembahyang. Kena ubah, kena sebut juga dia. Tak sebut tak boleh, tak kena. Syarat sembahyang ni ada 8 syarat sah sembahyang. Satu di antara syaratnya, kalau tidak ada syarat-syarat ni sembahyang tu tak sah. Betul tak?
Betul tak? Syarat yang 8 dia kalau tidak ada kepada orang yang sembahyang, tuan-tuan, sembahyangnya tidak sah. Satu di antaranya, kalau kita cek satu tu banyak kena. Nampak tak? Orang nak sembahyang ni dia kena beza, boleh tahu antara rukun dengan sunat. Dia boleh tunjuk daripada alif akbar sampai mim salam. Nampak tak? Dia boleh tunjuk poin. Nampak tak? Secara detail, yang mana fardu, yang mana sunat, yang mana fardu, yang mana sunat. Dia boleh apa begitu. Baru sembahyang dia sah. Itu dia. Orang Bagrat nak cari itu. Orang Bagrat. Nampak tak? Orang utara kata, Aci tanya. Memang tak jumpa ya. Betul tak? Pulau lah, Aci tanya. Tak jangan tanya tengok berapa orang dah apa. Nampak? Itu dia kan. Kita punya salah seorang AJK daripada Masjid Al-Huda, Tuan Haji Rati ya, dari London pesan lah dari itu. Dia tanya kat kawan-kawan dia yang standard macam dia ya. Dia banding semua first division officer. Nampak kan? Well educated, graduated, dia banding semua. Tanya rukun, dia tanya rukun apa? Dia tanya ke depan, apa tahu rukun bahasa sembahyang? Apa dia rukun? Tengok. Daripada segi dunia ada degree tinggi. Nampak ya? First division officer, gaji 67,000 paling kurang. Ilmu dunia dia tanya betul. Tanya baca sembahyang, apa tahu rukun apa? Dia bertanya balik kata. Kita ustaz terus saya tanya kepada rukun, apa tak tahu rukun? Rukun kalau tak tahu macam mana nak tahu sunat? Maknanya kita dia tak boleh beza rukun sunat, sembahyang yang tidak sah. Itu dia. Confirm. Kalau begitu banyak tak sah nak. Tapi Ustaz, banyak tak sah. Imam Al-Ghazali tolong selamatkan kita. Tu pun kita kena pakai konsep Ghazaliyah. Imam Ghazali kata, oleh kerana orang awam banyak yang tak tahu bab ni. Betul tak? Ya. Kita baca tahiyat tu dah. At-tahiyyat tu saya baca tahiyat tengok Kemudian apa boleh faham tak yang mana wajib, mana sunat, apa boleh faham bacaan tu. Dia mau betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Belakang kena panjang, nampak ari disukun. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat akhir kan? Dalam tu ada sunat, ada wajib, ada sunat dalam tu. Ada yang kamu tak baca tak apa lagi dalam tu. Boleh beza lah. Tanya yang tu sudah jenuh beliau. Nampak tak? Nampak tu? Tu baru tahiyat tu tau. Belum tanda lagi. Fatihah semua wajib, 126 ayat, 25 kalimah. 41 apa dia ada 41 sabdu. Dalam Fatihah ada 41 sabdu. Nampak tak? Ada dalam tu. Itu dia, ya. Campur semua sekali 41 lah, dia saja 14. Fatihah saja 14 sabdu. Semua campur 41. Tak apalah, Fatihah tu semua wajib. Daripada ba sampai waladhdallin, sampai hujung nun tu semuanya wajib lah. Tak ada sunat. Tapi tahiyat ada sunat. Tahiyat saya baca tadi ni ada kalimah yang sunat. Tak baca tak apa. Itu dia. Dia mau begitu, boleh faham begitu, baru sembahyang kita sah. Itu dia, nampak tak? Main tu. Ya. Tu lah. Habis duduk kata tak ada bab lain kan nak ajak sembahyang. Ustaz ni tak ada lain kan duduk ajak sembahyang kan. Awak hang tera ramai semai aku tanya ramai. Tanya. Nampak tak? Ada orang cakap begitu. Betul ajak sembahyang kan. Dia suruh mengajar ilmu pukul orang. Ilmu pukul menteri tu, pukul menteri tu, dia mau ilmu tu, dia mau. Nampak? Bagus kan? Nampak tak? Bab politik orang tak tahu tau. Bab politik orang tak tahu. Nak cakap apa? Nampak tak? Hamil pegang dengan aku nak cerita bab politik, cerita parlimen tu apa? Daripada A to Z. Nampak tak? Itu nak cerita kat depan begitu lah nak. Sampai tahap tu lah nak. Dia kata ustaz ni tak ada kata lain nak jawab sembahyang.
Iyalah kerana semayang lah hari ni kita ada masalah. Umat Islam semayang tak betul. Pasal aku kita ada masalah hari ni. Orang Melayu tertekan, orang Islam tertekan. Nampak tak? Banyak perkara yang kita alah dan kita kalah kerana semayang kita tak betul. Itu je jawab dia. Kan dia abang dah hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Tak faham. Semayang boleh bawa kejayaan. Kalau semayang tak betul, mana ada kejayaan? Kita tak dapat kejayaan kerana semayang kita tak betul. Bila semayang tak betul, terlibat semayang jemaat tak betul. Qariah kita tak betul, habis qariah jatuh tangan orang. Nampak? Bunyi ya semua ramai, tapi bukan kita punya. Nampak? Jangan nampak. Kita jaga takbiran. Betul ya? Betul ya? Saya kata betul ya? Kita punya ramai. Nama tanah Melayu. Melayu punya. Tak ada lah. Tinggal kereta api tanah Melayu lah. Itu pun tak ada. Mana habis orang Melayu? Pasal apa? Ini bukan masalah politik. Politik 30 ayat yang Quran 30 ayat je ayat. Politik ni 30 ayat saja. Nampak ya? Tak banyak. Dan dalam Quran 30 ayat saja bab politik. Tak lebih. Kita kalah yang kita tewas kerana kita semayang tak betul. Itu jawab. First of all, umat Islam hampir 70% umat Islam di Malaysia tak semayang. Statistik tahun 2018. Tahun 2018 statistik umat Islam di Malaysia 70% tak semayang. 30% sebab 30 pula boleh bagi 3. Nampak tak? Semayang tapi sebenarnya tak semayang. Dia tak tahu hukum, tak tahu rukun, tak tahu sunat, tak tahu fardu tadi. Dia semayang, wudu pun tak betul, mandi pun tak betul, ayam tak kena, najis tak kena, nampak? Dia habis semayang ikut-ikut orang dia ikut orang dia turun. Ini masalah kita tuan-tuan. Sebab tu kita kena tekan bab semayang tu. Supaya umat Islam semayang dengan betul, dapat ilmu semayang dengan betul. Tadah tangan doa semayang tu naik ke langit, nampak? Nak tahu semayang betul tak betul malam ni, apa suruh semayang gerak hangpa bisa bagi, boleh bagi tak? Habis buat semayang Isya saat ni kan, habis semayang Isya nak tidur saat ni kan, ya Allah Tuhanku, ya, kiranya kau terima semayang Isya yang aku buat pada malam ni. Jadikan Isya tu gerak aku bangun jam 5 pagi. Jangan pasang jam tau. Dia gerak tak pukul 5 pagi ni. Dia tengok lah, nak tengok betul tak betul. Kalau dia gerak betul pukul 5 pagi, semayang tu betul makbul, alhamdulillah. Kalau dia tak gerak, semayang tu mati. Dia mati. Macam mana nak gerak kita? Dia mati. Semayang tu tak ada roh. Apa dia roh dia? Khusyuk. Nampak tak? Banyaklah. Jadi kita ambil kira saja, kita kait sikit lah tuan-tuan. Orang ingat balik lah. Itu dia antaranya lah. Baik. Yang kelima. Yang keenam, mendapat martabat tinggi dalam syurga. Orang-orang yang sabar ni dapat martabat yang tinggi. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Al-Quran kata. Rujukan boleh tengok dalam surah Furqan ayat 75. Ya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tertinggi di syurga, kata Allah, disebabkan kesabaran mereka. Tiga-tiga sabak kita ambil lah. Tiga-tiga sabak. Sabak ada tiga-tiga kita ambil. Boleh dah. Sabak pertama sekali buat apa yang Tuhan suruh. Bangun pagi-pagi sembahyang subuh, jalan di masjid, kena sabak. Dia dah. Waktu nak bangkit itulah, ya Allah, dah sedang-sedang nak bangun, masa tu dia hantar ayat dia 3 kali ganda. Dia hantar masuk udang, dia hantar. Pulih telinga kita, berhenti tubuh kita tak boleh bangun tu dia. Dia kata sambung balik tidur. Tak pergi ke sini. Nampak lagi. Sahih. Ya, sedang-sedang nak bangkit ni. Aku nak bangkit. Masa tu juga dia kata tekan dia, jangan bagi dia bangkit. Nampak dia jaga. Kita tak dengar, tak nampak lah. Ya, tekan. Dia gerdi macam-macam. Dia main ketiak, dia main lubang hidung, dia main lubang jubung kita. Kita pun tak boleh bangun. Kita kata sambung lagi lah 10 minit. Nampak lah. Tambahlah lagi 20 minit. Allah tak pergi masjid lah, lepas semayang sudah lah. Aku tak payah pergi buat di rumah pun boleh. Tengok dia pergi ke mana. Tengok. Nampak lah.
Tapi kita lawan juga, sabar, lawan. Nampak tak? Kerja nak tidur, kerja Allah. Tidur ni fitrah kita. Bukan boleh usaha tidur, tidak. Banyak usaha nak tidur, tak boleh tidur tau. Ya, insomnia, tak boleh tidur. Ya, tak boleh tidur. Banyak orang. Dah ada orang pula tidur pula tak boleh bangkit pula, ada juga. Banyak tidur tak boleh bangkit. Tak boleh bangkit, terlentang nak. Dia tengok orang berjalan dia pun pedih mata. Dia nak bangkit tak boleh. Sakit, stroke, tidak. Kita yang dah boleh bangkit tak mau bangkit. Fikir dulu tu lah. Ya, maka tu satu kekuatan kita guna, kita lawan sabak tu. Sabak tu kerana nak tunai hak Allah yang Tuhan suruh, tinggi. Sabak nombor 2, nak tinggal benda haram. Saya ni semua boleh, ustaz boleh tinggal, tapi rokok tak boleh tinggal. Itu dia. Nampak tak? Habis rokok tu haram dah. Ya, rokok tu haram. Memang boleh tinggal. Kenapa tak boleh tinggal? Saya isap rokok lagi lama pada orang tu lah. Saya ingat, saya isap rokok umur 7 tahun. Saya isap rokok tentang umur 7 tahun. Nak malu apa abang suruh? Nampak tak? Saya berhenti rokok tahun 97. Tak, 98. Baru saya berhenti. Baru kan yang berlepas ni. Baru kan. Sebab tu saya tahu rokok ni. Saya selalu bohong kat dia. Saya reti sangat. Ya, daripada gudang garam, tak garam semua kita habis kena lah. Jik Samsu, ya, Camel tak Camel, Lucky Strike, ya, downhill semua dah kena habis. Nampak tak? Tapi Allah bagi hidayah, Tuhan bagi petunjuk. Haji kecil kata aku nak tinggal. Masa tu dah makruh lagi, pasal mutu berak hisap juga masa tu. Mutu berak hisap, mutu kedah hisap lagi. Nampak tak? Syekh-syekh kedah hisap lagi. Ahli majlis fatwa berak hisap, ahli majlis fatwa hisap lagi. Masa tu dah makruh lagi tu, belum haram lagi. Saya tinggal masa makruh tu, bukan masa haram. Sekarang sudah haram. Sekarang sudah haram. Ulama satu dunia ada kata haram. Tak ada negeri mana pun kata makruh, tak ada. Pergi carilah, tak ada. Ya. Seluruh dunia, seluruh Malaysia sudah mengharamkan rokok. Dia kata semua saya boleh tinggal, Ustaz, tak, rokok ni tak boleh tinggal. Nak tinggal benda haram tu berat daripada buat yang wajib, dia tak? Tapi kita boleh tinggal dengan sabar, tuan-tuan. Belilau juga masa tinggal tu, saya tinggal belilau 1 minggu belilau. Jadi lagu orang tak betul. Tuan-tuan percaya tak? Saya mari daripada rumah, saya bubur rokok atas meja dengan lighter tak? Atas rokok di rumah saya, di Bayan Baru. Bubur rokok pun lighter atas meja. Tak apa kau masuk ni cerita ni. Cerita bila urusan abang betul. Bukan, kita bukan buat benda-benda zinah lah. Rokok kan. Tinggal, tak mau bawa. Nak turun main Batu Ras. Nak main Batu Ras. Sampai di Batu Ras, dia suruh patah balik. Dia ambil rokok. Dia kata, hampa lah yang bodoh. Dia kata, hampa patah balik, hampir kena sebatang, hampai balik. Saya boleh patah balik. Bayar RM7 betul. Itulah kata, bila tak bila, gila tak gila. Buat saya tinggal rokok. Patah balik, pergi kat rumah saya, masuk dalam rumah balik. Masuk rumah tengok-tengok, dia kata pula, hang ni bodoh tau. Hang dah tinggal rokok, hang yang boleh patah balik ni. Awak bodoh sangat. Patah balik. Tak isap. Patah balik. Tahap lagu tu punya gila lah. Bila orang dia rokok ni memang dia akan jadi gila dulu lah. Gila nak tu lah. Sementara nak tinggal kan. Pasal tinggal emergency. Dan on the spot tinggal. Tak ada sikit-sikit lah. Lala tu juga tinggal. Nampak tak? Pasal anak murid tegur. Bukan tok guru tegur, anak murid tegur. Saya mengajar tak usah rokok, tak bawa rokok pun. Di mana mengajar saya tak bawa rokok tak? Orang limpah rokok lah. Dia dah. Satu hari bila hari tak mengajar, saya rokok lah. Dulu kereta tak ada aircon, buka cermin dia lah. Bawa kereta, buka cermin tu siap pukul 8, kereta nak pakai lagi, tak pakai lagi aircon lagi. Banyak kereta tak pakai aircon. Dia pakai buka cermin, tak ada apa pun. Jadi suara tangan dia keluar bersikap lah. Anak murid nampak. Dia hambat saya. Betul ya ustaz ni? Kereta betul dah. Orang tu dah kata. Sampai stesen minyak, saya buang rokok, saya masuk stesen minyak, nak buang minyak, dia masuk stesen minyak, memang motor tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz asal rokok kan? Tu dia. Dia kata lagu tu saya punya malu tak tahu nampak. Tanya kepada ya Allah, aku malu ke orang, aku tak malu kepada kamu. Sekarang aku malu kepada kamu ya Allah. Ya, maka demi kebesaran keagunganmu ya Allah, ya, aku tinggal rokok sekarang dengan taubat nasuha. Ya, lepak dendam masa itu juga. Balik-balik rumah tu menemu. Baru bertanya ke lepak menemu. Dah, malu boleh dah. Baca orang tua. Yang tegur anak murid.
Masa tu rokok tu makruh lagi. Boleh tinggal tuan-tuan. Bukan tak boleh nak, benar boleh tinggal. Kita kena lawan on the spot. Sabak itulah yang tinggi lagi pada sabak mula. Sabak semayang subuh tadi kurang lagi. Sabak ni lagi tinggi. Lagi tinggi dia naik. Nampak dah? Pasal tinggal benda yang haram ni kita sabak, memang pahala dia tinggi tuan-tuan. Allah ganda balik. Dia ganti balik dengan kesihatan. Kita balik, ubah balik ya. Yang ketiga punya sabak, itulah banjir. Macam banjir turun, itu bukan hak kita lah, bukan kuasa kita. Tapi kita boleh hadapi ya, dengan ujian Allah yang begitu berat. Harta benda kita pun musnah, rosak. Kereta rosak, rumah rosak, harta benda semua hilang, nampak ya. Kita boleh tambah lagi, sabak pun naik nombor 3, tinggi. Maka tu Allah kata orang yang sabak ni, dia dapat pahala yang paling tinggi, martabat tinggi di akhirat. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka semua akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di syurga disebabkan kesabaran mereka. Surut ketujuh, disambut dengan ucapan selamat, penghormatan dalam syurga. Mereka ni dapat sambutan khas, welcome. Nampak tak? Fresh, warm welcome daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada para malaikat syurga sambut kita. Itu firman Allah, wa yalqauna fiha tahiyyatan wa salama. Rujuk Al-Furqan juga ayat 75. Kata Allah apa? Dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Orang sabak, orang tak sabak tak dapat ucapan tu, tak dapat. Mereka ni dapat. Ucapan ni bukan hanya dalam syurga tuan-tuan, ada tambah lagi dalam hadis Nabi mengatakan ketika dia nak mati, malaikat dia bagi salam dekat dia. Malaikat dia bagi salam dulu nak ambil nyawa, apa ya? Assalamualaikum bima sabartum. Tu dia nampak. Tu dia. Dia dijawab salam. Orang dia hidup teling tengok apa jawab salam kat siapa. Ini saya pernah tengok sendirilah, ya. Tengok sendiri. Ada seorang hamba Allah begitu. Ketika dia nak mati, kita duduk ziarah, masa tu duduk baca Yasin. Ada bahasa surah tu saya baca surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd, duduk baca Ar-Ra'd tu. Dia jawab salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 2 kali dia kata. Nampak? Tadi tak boleh buka mulut, tak boleh buka mulut. Tiba-tiba boleh buka mulut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Duduk sana habis. Dengar tak wa anna Muhammad Rasulullah di belakang sikit. Sudah nah. Kita naik jealous untuk aku boleh dapat kalau bunyi punya makam ni. Dia ada dapat awal dah. Tu dia nampak tak? Tu dia. Dalam syurga dia dapat welcome dengan salam. Ya. Itu yang ke-7 Yang ke-7. Baik. Yang ke-8 dan ke-9 tadi. Ya. Last yang ke-8 tadi ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengasihi orang-orang yang sabar. Orang sabar semua hamba-hamba Allah, Tuhan sayang. Tapi Allah lebih sayang kepada mereka yang sabar. Macam kita lah, anak-anak semua kita sayang. Tapi mesti ada seorang lebih dia. Kita tak boleh nak habaq. Tak boleh explain sebab yang tu satu fitrah. 10 orang anak, mesti seorang kita sayang lebih. Mesti ada. Mesti lah. Itu satu orang. Kadang-kadang yang kita sayang tu pula ada kekurangan lah. Tapi anak-anak dia pun jadi kami yang punya begitu elok pun abah tak sayang dekat dia ni teruk kan. Balik lambat tak kata apa. Nampak tak? Kami balik lambat abah marah. Dia balik lambat abah tak marah. Nampak? Sampai tahap tu lagi orangnya. Sayang ni bukan boleh buat. Tu dia Maka tu Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan hamba-hamba dia tuan-tuan, ada hamba-hamba yang Allah sayang lebih. Siapa yang Tuhan sayang? Yakni mereka yang sabar. Kata Allah, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wa'anu lima asabahum وما أصابهم في سبيل الله وما سغفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Rujukan Ali Imran ayat 146. Kata Allah, dan beberapa banyak daripada nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh ramai orang yang taat kepada Allah.
Maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan agama Allah, dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Doa. Nah, jadi kita nak dapat kasih sayang Allah ni, kita kena buat kerja yang berat sikit lah. Nah, apa kerja berat tu yang kita tadi ni, yang mana melibatkan orang ramai. Antaranya kita sedia untuk membimbing orang-orang yang jahil kepada jalan-jalan Allah, sedia membantu orang-orang miskin yang perlu. Nampak tak? Kita kena keluar RM2 sakit sikit lah. Kita kena sampai ke tahap tu, nampak tak? Nah, maka jadilah kita tergolong di antara orang yang disayangi oleh Allah. Dan yang ke-9, orang yang sabar dicukupkan pahala mereka tidak terkira. Orang yang sabar ni pahalanya tidak terkira-kira, tuan-tuan. Ini ada sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10 kata Allah, semuanya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Itu dia. Jadi itulah 9 hadiah yang Allah khususkan kepada orang-orang yang sabar. Kita ambil sikit bab syukur hari ni, walaupun kita tak habis, tak boleh habislah syukur ni. Panjang syukur ni, satu bab yang sangat penting, tuan-tuan. Satu sifat yang bawa sampai ke mati. Sifat lain kita tinggal, masuk kubur tinggal. Semua sifat-sifat yang baik-baik kita akan tinggal bila masuk kubur. Cuma satu kita bawa, syukur kita bawa sampai jumpa Tuhan. Nampak tak? Satu sifat tu akan bawa sampai depan Tuhan. Sifat yang sabar pun kita bawa sampai jumpa Tuhan. Tak sabar, takat kubur ambil dah sabar. Nampak tak? Di akhirat ada sabar, kacau lah kita ada. Ni bidadari 300 orang nak sabar je lah. Sabar. Tak boleh. Akhirat tak ada sabar dah. Tak ada sabar dah. Tu, maka tu sifat-sifat lain semua, sifat takut, al-khawf, sifat harap, sifat raja, semua kita tinggal. Masuk kubur ambil. Masuk kubur sifat-sifat tu semua habis. Tak ada. Berhenti. Tapi sifat syukur kita bawa. Syukur bawa sampai depan Tuhan. Nampak tak? Dah syukur. Tinggi. Pasal tu untuk imam bawa doa. Sekarang tak ada lah. Di imam sekarang mana ada doa tu, semua orang tak ada. Doa tu imam kali kedua. Doa dia baca Fatihah 2 kali. Imam nanti berzikir di belakang, Fatihah dia 2 kali. Itu asalnya. Daripada Masjidil Haram dulu. Nampak tak? Sebelum 2 hari ambil alih, Imam Masjidil Haram baca Fatihah 2 kali, tahu tak? Doa lepas sembahyang. Ini ada sebut dalam kitab Muqtabah, kitab lama ada sebut. Kitab baru, ulama baru lepas tak tahu semua ni. Ulama baru pakai hadis. Ulama baru, ulama TikTok, ulama YouTube. Nampak tak? Dah. Tak ada hadis, jangan buat. Itu dia. Dulu Fatihah 2 kali, lama-lama 3 sekali. Hari ni Fatihah tak baca lah. Hari ni banyak imam-imam, khususan di Pulau Pinang, lepas sembahyang tak baca Fatihah lah, tahu tak? Ayat kursi terus ya. Allahumma antas salam minka salam. Terus ayat kursi. Nampak tak? Fatihah tak baca. Punya lekeh. Nampak tak? Hari ni imam-imam di Pulau Pinang. Eloklah Pulau Pinang tu jatuh bukan tangan kita lah. Dua tangan bukan tangan Islam, pasal itu lah. Pasal kita dah tinggal elok. Yang kuat-kuat memang kita tinggal. Fatihah kita tinggal habis. Fatihah 2 kali. Yang kali kedua tu, Fatihah tu orang punya. Fatihah yang pertama untuk imam, untuk mengaminkan, untuk baca doa, tolong baca doa bagi kita aminkan lah. Itu Fatihah yang pertama. Dia kepada doa. Fatihah ni kepada doa, tuan-tuan. Kepada juadah. Nampak tak? Sebab tu, lepas tu baru ayat kursi apa semua. Nampak tak? Fatihah tu kena dulu. Bila Fatihah tu imam dia baca doa. Doa untuk imam tu untuk jemaah. Dia dipilih doa dia elok untuk jemaah. Kita ambil lah. Doa yang kedua, tuan-tuan punya doa sendiri. Tapi tuan-tuan tak minta lah untuk imam. Tolong minta kepada imam, kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, Engkau terima ilah daripada kami. Ya Allah, semua yang Engkau maha mendengar lagi, Engkau mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
dan terimalah taubat kami sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengasih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia. Nak peringat kat kita. Seruan para ahli surga yang pertama, iaitu semata-mata tahiyat, jumpa bagi salam, jumpa semua bagi salam. Itu seruan yang pertama ahli surga. Seruan yang kedua, nampak tak? Yang kedua, mereka akan bertasbih. Tasbih kepada Allah sebab tengok nikmat-nikmat yang luar biasa. Ya, da'wahum fiha, pertama sama da'wahum fiha subhanakallahumma. Dakwah yang kedua, wa tahiyyatuhum fiha salam. Dakwah yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Ada tiga. Yang pertama, subhanallah. Ahli surga ni semua subhanallah. Tengok yang tu heran, tengok yang ni heran, tengok yang ni terkejut. Semua tengok terkejut. Benda tak pernah tengok. Semua very superstitious. Yang jadi tadi ni memang special, istimewa. Ya. Tak pernah tengok dia di Malaysia. Kereta dia luar biasa. Nampak tak ya? Nak buaya, nak makan luar biasa, tidur pun luar biasa. Nampak tak? Tak ada benda yang boleh kita umpamakan di dunia yang boleh samakan dengan dunia. Nikmat akhirat itu punya tinggi nilai dalam surga. Maka itu mulut kita ni subhanallah. Subhanallah ni adalah kalimah mendahirkan kepada ta'ajub, heran. Nampak tak ya? Tu Arab tengok perempuan duk gelik-gelik terkejut, subhanallah. Tengok perhati dia. Nampak? Heran tengok. Duk gelik depan dia kan. Itulah. Kita besok tengok kereta kita naik tadi kan. Kendul 500 tahun perjalanan sampai. Itu dia. Nampak tak? Tak payah teruk-teruk. Tak payah pakai traffic light masa-masa dah. Tidak. Sekali kedua semua sampai. Boleh bawa derai ke mana pun tak butuh orang. Itu dia. Nampak? Awak tak kata subhanallah. Subhanallah. Nah, itu dia. Itu dia. Dia macam mana kita nak kata? Ya. Dakwah mereka yang kedua, wa tahiyyatuhum fiha salam. Jumpa semua bagi salam. Salam. Semua riang gembira. Ya. Tak ada yang kelih, tak ada sakit hati, tak ada cemburu. Semua dapat nikmat hebat-hebat. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Dan seruan yang terakhir ahli syurga adalah alhamdulillah. Apa alhamdulillah tu? Tanda syukur, Pak. Dia saya kata syukur sampai ke depan Tuhan. Ya. Tok imam bawa doa tu, penutup doa sembahyang. Nampak hari ni imam tak baca doa tu. Nampak tak? Dia baca doa apa? Doa Covid. Allahumma na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayl asqam. Baru baca. Ya. Saya umur saya 14 tahun saya baca dah doa tu. 14 tahun saya dah baca dah doa tu. Nampak? Di mana baca? Di tahiyat akhir sebelum bagi salam. Sebelum bagi salam, tahiyat, innaka hamidum majid, adalah doa baca lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir maghfiratan 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika al-mahsam wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika al-baras wal junun wal juzam wa sayil asqam. Tok wajah dah dulu. Hari ni baru dia kenal asqam. Pasal mai Covid. Nampak tak? Hari ni itu imam baru kenal. Nampak ya? Allahumma innaka afuwun karim tuhib. Ini doa bulan Ramadan pun dia untuk imam baca dalam semalam. Dulu tu imam kita mana baca doa tu? Doa tu baca bulan Ramadan ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Doa tu di bulan Ramadan dia baca. Nampak tak? Hendaklah perbanyakkan baca doa Nabi kepada hadis pada malam-malam di jangka malam Al-Qadar. Nampak tak? Bacalah doa ni banyak-banyak. Hari ni tu imam baca tak qadar pun dia baca. Nampak? Hari ni punya status imam. Ya, tak model nak baca doa. Ya. Itu dah. Itu kita nak fikir sekarang. Bukanlah kita nak kata tidaklah satu kelemahan, banyak kelemahan tadi. Dia syukur ni tuan-tuan adalah merupakan satu nikmat Allah, satu sifat yang paling tinggi. Tapi itu kata Allah, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali hamba-hamba aku yang bersyukur. Tengok. Tuhan nampak faham statistik ni Al-Quran kata, bukan saya kata. Statistik ni, statistik Al-Quran sendiri. Wa qalilun min ibadiyash syakur, terlalu sikit hamba-hamba aku yang bersyukur.
Maknanya kata wa adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Iblis telah menipu kebanyakan majoriti daripada kamu sesat. Quran kata majoriti di antara kamu sesat. Ya. Apakah kamu tidak mau berfikir lagi? Tuhan bagi dua statistik Quran dah. Sesat banyak, syukur sikit. Nampak tak? Ya. Imam doa ni, ayat yang saya baca ni Al-Quran dah dalam surah Sabah. Sayyidina Umar bawa dalam sembahyang tau. Sayyidina Umar jadi imam, dia baca surah ni lah, surah Sabah ni sampai kepada ayat ni lah. Wa qalilun min ibadiy syakur. Dia sambung. Belakang tu ada Arab di belakang, dia ikut Arab. Arab Badui ikut di belakang. Nampak tak? Tak ni dia pergi Kaabah. Arab tu berada di belakang Kaabah tau. Arab dia minta Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku yang sikit, jadi aku daripada yang sedikit, jadi aku daripada yang sedikit. Umar tu tepuk belakang. Apa minta sikit, orang minta banyak. Kenapa minta sikit? Dia kata tadi Amirul Mukminin baca dalam semayang. Saya duduk belakang tuan. Tuan semayang dan tuan baca ayat tu tau. Ayat apa? Wa qalilun min sedikit hamba aku yang bersyukur. Jadi yang orang sikit yang syukur, tu dia mau. Tu dia minta sikit. Faham tak? Umar kata aku kena ngaji lagi. Nampak tak ya? Ada orang lebih alim daripada aku, lebih faham daripada aku. Aku sendiri baca surah tu aku tak faham. Nampak tak? Ya? Orang duduk belakang dia tahu kata minta sikit, minta banyak apa-apa. Minta banyak jadi sesat. Yang sesat apa? Wa tutik athar bil ardi yudiluka an sabilillah. Kalau kamu ikut kebanyakan manusia, kamu akan sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata sendiri. Ya. Yasin kata apa? Wa adalla minkum jibilan katsiran afalam takun ta'qilun. Bahawasanya syaitan telah menipu kebanyakan daripada kamu, menyesatkan kebanyakan daripada majoriti daripada kamu. Apakah kamu tidak mau berfikir lagi? Jadi yang sesat tu banyak, yang kufur pun banyak, yang syukur sikit. Jadi minta sikit lah. Minta sikit. Boleh lah. Ya Allah, jadikan aku dekat hamba-Mu yang sedikit yang bersyukur kepada-Mu. Jadi ya. Boleh kan? Cakap tu dululah insya-Allah. Tak lah nak cakap. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Bulan depan kita cakap apa syukur normal. Kita mulakan dimah yang ini. Ya, insya-Allah bulan depan kita cerita pasal syukur. Nah. Insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.